أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatannya kepada diri kita semua. Seperti mana yang telah kita sedia maklum, apabila ada kekosongan saya naik ganti pada kuliah maghrib ini, maka kita akan menyambung kesinambungan pembacaan kitab kita Al-Azkar Lin-Nawawi, yang mana suatu kitab yang menyebut, yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bab zikir dan juga doa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum ni kita dah sebut beberapa perkara yang bakal kita peroleh daripada kitab ini secara ringkasnya, yang mana kita akan membaca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulang sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terlepas, tidak tergolong dalam golongan manusia yang paling bakhil, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut manusia yang paling bakhil itu adalah manusia yang apabila disebut namaku, dia tidak berselawat ke atasku. Dan selain daripada doa-doa yang bakal kita baca, yang boleh kita beramal di dalam kehidupan harian kita sebagai suatu bekalan untuk hari akhirat kelak. Dan seperti mana kita sedia maklum juga, hadis-hadis yang dihimpunkan ini sangat banyak. Jadi boleh jadi kita ni nak beramal ni, nak ambil hak mana, nak mengapa hak mana, itu wallahu ta'ala alam, bolehlah diri kita memilih. Adapun cubaan kita membaca kitab ini, mengambil manfaat daripadanya, paling-paling tidak kita hadir di dalam majlis pembacaan kitab ini, paling-paling kurang sekali dalam kehidupan harian kita, kita akan mendengar dan juga kita akan turut ikut baca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, selesai kita membaca biografi ringkas penulis Imam Nawawi, seterusnya kita masuk kepada mukaddimah, yang mana penulis membawa kepada kita permulaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini segala dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yang maha pemurah lagi maha penyayang sudah menjadi suatu adat tabiat para penulis, ilmuwan-ilmuwan agama dulu, kini dan selamanya akan memulakan dengan bacaan bismillah, mengambil sunnah daripada Al-Quran itu sendiri, yang mana dimulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya penulis, segala puji bagi Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, lagi Maha Mulia, lagi Maha Pengampun, pemutus segala ketentuan, penentu segala perkara, yang memasukkan malam ke dalam siang sebagai petunjuk bagi mereka yang memiliki hati dan penglihatan. Penulis memuji Allah Subhanahu wa ta'ala pada mukaddimahnya, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di atas pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada dia, dan Allah Subhanahu dan penulis buat mari kepada kita beberapa petanda ataupun beberapa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia sebut yang memasukkan malam ke dalam siang, yang memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya silih bergantilah malam ni, ia semuanya atas kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungnya lagi,
Dialah yang telah membangunkan orang pilihannya di kalangan makhluknya dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang baik, yang memberi taufik kepada hamba terpilih, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbakti, yang menyadarkan orang-orang yang dicintainya, lalu menjadikan mereka zuhud terhadap dunia ini sehingga mereka berusaha mencapai keredaannya. Yang mana penulis buat mari kepada kita pula, bagi tahu kepada kita bahawasanya diri kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agamanya, untuk kita beramal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah suatu kehendak kita semata-mata, sebaliknya ianya adalah suatu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang terpilih. Bukan semua manusia ini mendapat hidayah Islam terutamanya, dan juga dalam kalangan umat Islam itu tersendiri, bukan semua Allah Subhanahu wa taala bagi itu kudrat untuk beramal. Seperti mana hadis yang sering kita baca, "Idza aradallahu azza wa jalla bi'abdihi khairan asalahu" ila al-akhir. Yang mana secara mudahnya Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seseorang hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanfaatkannya. Maka sahabat tanya, lagu mana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan dirinya, hatinya, bagi taufik kepada seseorang tersebut agar dapat ataupun agar suka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati, dan apabila dia berlaku, apabila dia dah terus menerus melakukan amal soleh ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Sebab itulah berdasarkan hadis ni juga kita boleh simpulkan bahawasanya manusia ini pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pengakhiran dialah yang kita nak. Sebabnya apabila Allah Ta'ala nak ubah seseorang itu sekelip mata sahaja, Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan manusia yang baik itu akhir sekali jahat. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada mereka yang awalnya jahat tetapi di akhir usianya baik. Itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tetapi kita sebagai hamba ni tetaplah perlu memilih jalan asbab. Maksud kata perlulah kita sentiasa menjaga kehormatan diri kita daripada tergelecoh jatuh daripada landasan yang benar ini. Mudah-mudahan kita bermula dengan kebaikan, pengakhiran kita juga iaitu kebaikan, dan mana-mana yang kita kenal awalnya bermula dengan keburukan, doakanlah kepada mereka agar berakhir dengan kebaikan. Dan juga katanya penulis lagi, serta menjauhi segala yang dibencinya dan menjauhkan diri dari seksa neraka. Mereka memaksa diri untuk melakukan ketaatan dan zikir kepadanya di waktu pagi dan petang, di waktu keadaan berubah malam dan siang, hingga hati mereka pun bersinar dengan gemerlapan sinar cahaya. Jadi dia buat mari juga di sini Allah Subhanahu wa taala akan memilih orang itu buat amal soleh. Apabila Allah Ta'ala memilih seseorang hamba buat amal soleh, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memilih diri dia juga untuk menghindari daripada melakukan amalan-amalan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri dia ni buatlah segala ketaatan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan terpaksa. Dan kita sedia maklum, memanglah kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu paksaan lah, seakan-akan suatu paksaan.
wajib untuk kita buat. Kalulah kita malas mana sekalipun, oleh kerana kita tahu kewajipan ini perlu kita buat, maka kita tetap memaksa diri kita ini beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katanya lagi, apabila mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba itu akan melakukan ketaatan dengan berzikir waktu pagi dan juga waktu malam, sehingga di dalam hatinya bersinar. Secara mudahnya, mukaddimah yang telah kita baca ni, penulis nak bagi tahu kepada diri kita bahawasanya semua apa yang berlaku di dalam kehidupan bumi ni ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga segala hambanya yang bergerak melakukan ketaatan, melakukan keburukan, dan semua ni juga adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita syukuri apabila kita tergolong dalam golongan yang dapat melakukan ketaatan. Dalam masa yang sama juga kita perlu bersyukur apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memilih lagi diri kita ni daripada mereka-mereka yang melakukan ketaatan, boleh lagi kita menambah ketaatan tersebut. Maksud kata ramai lah dalam kalangan umat Islam, terutamanya di Malaysia kita ni, rata-rata secara mudah kita bersangka baiknya semua semaya. Kita letak semua semaya. Dan itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita semua. Maka dalam masa yang sama, dalam kalangan mereka-mereka yang bersalat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pilih pula mereka-mereka yang dapat menguatkan diri mereka, yang memaksa hawa nafsu mereka untuk hadir solat secara berjemaah. Sebab itulah dalam kalangan manusia-manusia yang bersalat ini masih lagi tidak ramai yang menghadiri diri bersalat di masjid. Jadi kita bersyukurlah jika kita tergolong dalam golongan yang dapat hadir ke masjid ini. Dalam masa yang sama, tidak perlulah kita nak merendah-rendahkan mereka yang tidak dapat hadir ke masjid. Sebaliknya, sama-samalah kita berdoa kepada mereka, mudah-mudahan suatu masa mereka juga akan mendapat tempias yang sama daripada akhlak baik kita, daripada doa-doa kita ini. Maka mereka turut serta untuk mendirikan solat secara berjemaah di masjid. Dan begitulah amalan-amalan yang lainnya seperti mengaji, berzikir dan sebagainya. Seterusnya, muslimin musliman yang dirahmati oleh Allah, katanya penulis lagi, aku memujinya dengan pujian tertinggi atas segala nikmatnya. Aku memohon tambah kurnia dan anugerahnya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Maha Agung yang Maha Esa, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Aku bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, orang pilihannya, kekasih dan kecintaannya, makhluk paling utama, orang paling mulia di antara bangsa manusia semuanya. Semoga selawat dan salam sentiasa dicurahkan ke atas baginda, semua nabi, seluruh keluarga baginda dan semua salihin. Seterusnya, sekali lagi penulis memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepadanya. Dalam masa yang sama, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bagi lagi. Oleh jadi, di atas penulisannya yang dia dapat menghimpun kitab ini, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala bagi lagi, supaya boleh buat kitab lain ke, supaya boleh tu syarah pula ke, supaya boleh himpun benda-benda lain dan sebagainya. Dan begitulah juga diri kita, apabila kita mendapat suatu nikmat, bersyukur. Mudah-mudahan dengan syukur kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah. Saya sering buat suatu perumpamaan bab
Syukur ni apabila kita bersyukur di dalam ibadah. Kalau bersyukur di dalam bab harta ni orang nampak belaka secara mudahnya. Kalau kita bersyukur ada 1,000, Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan menjadi 2,000. Bersyukur adanya 3,000, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi 6,000 atas dasar kita bersyukur. Dari segi harta ni kita boleh nampak jelas. Adapun juga ada lagi yang kita bersyukur dari segi kesihatan. Hari ni kita sihat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagi kita esok sihat lagi, lusa sihat lagi, atas dasar kita bersyukur. Dan apabila kita bersyukur juga, boleh jadi sihat kita yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, Allah Taala buat mari kesakitan, tetapi kita bersyukur sebelum ni. Mana janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala nak tambah lagi nikmat, sedangkan kesakitan itu merupakan bukan perkara nikmat. Demi sikit pun kita rasa sakit lelah dah, maka bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur hari ni kita sihat, tapi Allah Ta'ala bagi esok kepada kita sakit. Sakit kita tu bukanlah menjadi sakit yang sia-sia ataupun juga sakit orang biasa dok. Sebaliknya nikmat-nikmat yang besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi, dengan berguguran segala dosa, dengan diri kita ini dapat sabar yang banyak, maka itu juga kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kepada diri kita. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh kita rasa sihat. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi sihat, barulah kita rasa lebih sihat. Maksudnya mudah begini, kalau kita sentiasa sihat, kita tidak akan nampak nikmat sihat. Tetapi apabila Allah Ta'ala buat mari sakit sekejap, apabila Allah Ta'ala tarik sihat tersebut dengan buat mari nyakit, dan apabila Allah Ta'ala tarik nyakit tersebut, barulah kita akan merasai semula nikmat sihat. Dan mudah-mudahan itulah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita di atas nikmat syukur kita. Adapun di sini syukur kita di dalam bab ibadah ini, boleh jadi kalau hari ini kita bersolat secara berjemaah di masjid, kita duduk beramal sok modoh, duduk niat molek sok modoh nak mari semua, boleh jadi tahun depan ke Allah Ta'ala akad pergi buat haji ke, Allah Ta'ala akad pergi buat umrah dan sebagainya. Ceritanya ada suatu cerita jemaah yang pernah saya bawa. Nak kata miskin, tidaklah miskin, tetapi tidak berkemampuan lagi untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dia ni seorang jemaah masjid, alhamdulillah. Suatu masa dia niat dah nak pergi buat umrah, tetapi dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, duit yang dia ibu dia ada tu tak boleh lagi nak buat, kena guna buat beli benda lain, guna untuk kegunaan lain. Maka boleh jadi atas dasar dia menjaga solat jemaahnya, sentiasa bersyukur dapat bersolat di masjid. Mungkinnya suatu masa ada seorang daripada jemaah masjid yang sama, nak kata kacik, tak berapalah kacik sangat, nak, maka dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah seorang cikgu lah, dia ni cikgu, hak tua ni cikgu, mari royak, mari temui ambo pergi buat umrah. Tak temui sajalah orang, kalau temui ni tak bayar, siapa nak pergi, mudah-mudah moga barang ni bukan nilai yang sikit. Kalau orang berkemampuan tu tak apalah, mari pergi lalu tak apa, ni benda hak tak ada. Maka dia kata tak apalah, hak tanggungnya semua tu kita tangguhlah, cuma bawa lah duit sikit untuk berbelanja di sana. Ada pun package tu kita bayar sebanyak 7,000 lebih. Dan dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi lagi kepada diri dia, bukan setakat dia seorang boleh pergi, dia boleh bawa pula isteri dia pergi turut sama. Maksud katanya cikgu tersebut telah mengajak dirinya, menaja kedua daripada mereka beribadah, menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di
tanah haram Madinah dan juga tanah haram Mekah. Ini suatu khabar gembira lah sebenarnya kepada mereka-mereka hok duk nak lama dah pergi buat umrah, buat haji dan sebagainya, kumpul duit ikhtiar molek dah tapi tak boleh lagi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutuskan orang untuk menggerakkan hati, mari minta dia temai pergi buat umrah. Sedangkan jemaah masjid ni ramai lagi dah, masjid kita pun beratus-ratus dah jemaah, tapi dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala boleh jadi kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi. Allah Subhanahu wa taala menjemputnya beribadah kepadanya di tanah haram suci Mekah dan juga Madinah. Seterusnya katanya penulis, amma ba'd, Allah yang maha agung, maha mulia dan maha bijaksana berfirman yang bermaksud, ingatlah kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang membawa maksudnya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya untuk beribadah kepadaku. Penulis buat mari mula-mula dalilnya agar diri kita ini sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita semua. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semua ni bukanlah seperti mana manusia ingat kepada kita. Kalau manusia ingat kepada kita ni sekadar ingat lah, kita ingat kat orang pun sekadar ingat ya. Kadang-kadang kita pergi ziarah, kadang-kadang kita hantar hadiah dan sebagainya. Adapun ingat Allah Subhanahu wa taala ini sentiasa kita berada di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sebut jagaan Allah, bukanlah Allah Subhanahu wa taala ni turun cokoh jaga kita. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menghidayahkan kepada diri kita ni jalan yang mulia. Maksud kata perbuatan kita, kita nak buat gotu, kita nak buat goni, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhlah diri kita daripada bermaksiat kepadanya. Dalam masa yang sama, gapo sahaja yang bakal kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, katanya penulis, dengan kedua-dua ayat ini dapat diketahui bahawa keadaan seorang hamba yang paling utama adalah berzikir kepada Allah, Tuhan alam semesta, dan menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang bercantum di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul. Katanya lagi, berdasarkan hadis atau berdasarkan dua potongan ayat Al-Quran dan dia yang penulis buat mari kepada yang kita baca tadi, katanya penulis jelaslah di sini zikir ini merupakan juga suatu perkara sebaik-baik ibadah yang juga tergolong dalam ibadah. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan diri kita ini. Di mana kita dengar sokmoda ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa ini, yang mana Allah Taala cipta jin dan juga manusia ini. Tidaklah Allah Taala ciptakan jin dan juga manusia ini melainkan untuk beribadah kepadanya. Dan zikir ini juga suatu ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya katanya penulis dengan zikir-zikir yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama radhiyallahu anhum banyak menulis mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan seorang muslim seharian. Kumpulan doa dan zikir yang ada di dalam kitab-kitab, banyak kitab, dan dikenali luas oleh kalangan terpelajar. Namun kitab-kitab tersebut agar terlalu besar dengan menyebut sanad-sanad dan hadis-hadis yang diulangi,
sehingga semangat para pelajar untuk mempelajarinya menjadi lemah. Di sini saya bermaksud untuk memudahkan isi kitab-kitab tersebut bagi mereka. Katanya penulis di sini, ulama ni dulu, kini dan selamanya ke depan ni, insya-Allah lah, banyak dah menulis kitab-kitab yang menghimpun perkara-perkara, iaitu amalan seseorang Muslim seharian. Banyak. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis sendiri pun ulama telah membuat suatu kitab perihal zikir harian dan sebagainya. Katanya penulis banyak dah hak ulama tulis. Adapun dia sebut, penulis sebut ni, adapun tujuan dia tulis kitab ni ataupun hadis yang dia himpun ini atas dasarnya supaya pembaca ni tidak puas dengan maksudnya, sebab kitab-kitab lain buat mari sanad yang panjang. Sanad yang panjang ni nak buat mari hadis ni dia sebut satu persatu sanad. Sanad ni pemuda-pemuda ataupun orang-orang hak meriwayatkan hadis. Contohnya daripada Abu Hurairah, daripada siapa? Daripada Nabi. Sebelum tu panjang lagi. Ada pokok kita duk baca sekali, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu pendek lah. Ada pokok panjang kitab-kitab lain ni himpun belaka. Daripada Abu Hurairah ke Aisyah ke sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sanad itu bersambung kepada periwayat hadis. Maka jadi panjang dah orang nak baca sesuatu, tak jumpa punca dia mana hadis dan juga mana sanad. Jadi katanya penulis, oleh kerana tu dia nak suruh kitab ni jadi senang, dan untuk menjadikan pelajar itu orang yang membacanya tidak lemah, maka dia telah mempermudahkan kitab ini dengan memotongkan sanad-sanad tersebut. Adapun sanad ni, perawi-perawi ni penting kepada mereka-mereka yang mendalami ilmu hadis. Adapun kita ni sebagai pembaca, terutamanya orang awam biasa kita ni, hak mana kita nak lebih laginya adalah isi kandung hadis tersebut, matan hadis tersebut, berapa hak mereka riwayat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungnya kata penulis, dalam kitab ini saya berusaha untuk memaparkan secara ringkas. Saya memadamkan sebahagian besar sanadnya kerana diperuntukkan bagi mereka yang menekankan ibadah dan tidak terlalu fokus pada pengetahuan akan sanad hadis. Bahkan sebahagian besar dari mereka justru kurang menyukainya. Selain itu, kerana tujuan utama penulisan kitab ini adalah memberi pengetahuan tentang zikir, amalannya dan waktunya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi penulis bagi tahu kepada diri kita, penghimpunan dia dalam kitab ini dia tulis dengan dia kata saya berusaha. Dia tulis ni dengan qadar nak meringkaskan sanad hadis. Dia gerak sanad-sanad hadis. Dan dia tulis ni dia nak suruh kita semua yang membacanya fokus kepada tujuan utama penulisan, iaitu memberi pengetahuan tentang zikir. Hadis-hadis hak bakal dia himpun dalam kitab ni nak royak kepada kita tentang zikir dan tentang tata cara amalannya, dan juga tentang tata cara bila kita nak baca dia. Jadi tak perlu sangatlah kita nak ambil cara akan sanad hadis hak kita an dan sebagainya. Namun demikian katanya, insya-Allah saya juga menyebutkan sesuatu sebagai pengganti sanad yang lebih penting dan yang banyak dicari, iaitu penjelasan tentang sahih, hasan, dhaif ataupun munkar sesuatu hadis
inilah yang lebih diperlukan oleh orang ramai kecuali sedikit sahaja dari kalangan ahli hadis. Di samping itu juga kerana inilah perkara penting yang harus dipelajari dan diteliti oleh pelajar daripada ilmu para ulama hadis dan para imam yang menjadi ikutan. InsyaAllah saya juga menambah beberapa kata dari ilmu hadis, ilmu fiqh, kaedah, bahasa Arab, psikologi dan adab-adab yang rasanya perlu untuk difahami dan difahami oleh para ahli ibadah. Saya akan menjelaskan dengan kaedah yang sederhana sehingga dapat dengan mudah difahami baik oleh kalangan awam ataupun para ulama ahli fiqh. Secara mudahnya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di akhir sekali sebelum dia mari hadis yang lain, katanya penulis, dia walaupun dia tidak sebut sanad hadis, tetapi katanya penulis dia akan buat mari benda hak lebih besar lagi, hak lebih utama lagi, iaitu dia akan buat mari kepada diri kita hadis itu status dia lagu mana. Hadis tersebut ni, adakah dia sahih, adakah dia ni hasan, adakah dia ini dhaif, adakah dia ini munkar. Ini istilah-istilah di dalam ilmu periwayatan hadis. Kalau sahih dan hasan ini diterimalah oleh diri kita. Adapun dhaif adalah qadar-qadar dia dhaif, lemah setara mana, dan munkar ini palsu ko, dusta ko dan sebagainya, dia akan sebut di dalam kitab ini sebagai suatu rujukan kepada diri kita. Kerana benda di dalam agama ni bukan suatu perkara yang boleh kita buat main-main. Sebab itulah penting untuk kita mengetahui, walaupun kita tidak belajar sendiri nak tahu hadis ni sahih ke dhaif dan sebagainya, tapi ada mereka-mereka yang mengambil masa yang lama berkecimpung di dalam bidang hadis ini, yang boleh kita ambil manfaat daripada mereka, hak kita yakin akan kealiman ilmuan mereka berdasarkan daripada pujian-pujian ulama-ulama lain kepada ahli hadis tersebut. Maka kita boleh ambil lah pendapat dia, sebab dia ambil dalam bidang ni. Di dalam bab sahih ni, dalam agama kita perlu memilih, mengutamakan yang sahih. Kita dalam kehidupan harian pun, di dalam bab beli pun kita pilih hak sahih dulu, hak asli dulu. Kalau hak bab tiruan ni kita tak semana, terutamanya bab pemakanan. Moga timbul zaman kita lah ni banyak perkara dah benda tiruan. Telur pun orang buat dah, timun pun orang buat, kubis pun orang buat. Lah ni ada belakang benda plastik belakang lah ni Cina duk buat. Bukan Cina, maksudnya di negara Cina ni buat. Jadi fitnah lah pula kalau sebut Cina segi putih kan. Negara Cina ni buat banyak perkara. Sebut tak ada timun Cina nya, timun Cina nak bukan timun Melayu, tembikai yang ada hak palsu, macam-macam palsu lah ni, sehingga kita sendiri pun tidak boleh nak mengetahui hak mana palsu, hak mana asli. Tapi tetap kita ni berjaga-jaga, walaupun ada hak asli dah pun campur dengan benda-benda lain alik luar pun kita tak sedar. Dak ayat hak cocok dengan benda-benda hak cepat gemuk ke lagu mana hak tidak disahkan oleh Kementerian Kesihatan ni, kita tak sedar juga. Ada benda-benda gapo lagi. Halah produk-produk palsu lah secara mudahnya kita tak see. Tapi dalam bab agama, bab apa kita boleh buat mudah-mudah. Tak secara biar tak apalah. Amalan-amalan ni untuk nenek kita buat dah. Apa salahnya kita buat? Tak duk main sandar menyandar begitu. Sebaliknya menjadi tugas tanggungjawab diri kita ni mencari benda yang asli, yang sahih, suci, murni. Moga dunia pun kita pilih dah benda suci murni, jadi akhirat ni lebih-lebih lagi lah. Jadi untuk mengetahui ini semua, katanya penulis, dia telah tulislah hadis ni sahih ke, munkar ke, dhaif ke, hasan dan sebagainya. Dan di dalam kitab-kitab Arab yang lain
Yang ni kita baca terjemahan. Adapun kitab asal Arab ni banyaklah ulama-ulama lain pula mentahqiq kitab tersebut. Tahqiq ni maksud kata dalil lagi lah. Hadis ni dia kaji lagi. Boleh jadi ada yang berselisih dengan penulis asal, dan boleh jadi dia satu kepala dengan penulis asal. Seterusnya, muslimin musliman yang dirahmati oleh Allah, katanya penulis lagi sambungannya, telah kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim. Ni dia sebut dia Sahih Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Hadis ni kita nak baca semua juga. Cumanya lafaz ini lafaz daripada Sahih Muslim. Sahih Muslim, Sahih Bukhari ni tidak perlu nak sebut panjang, kerana kita semua sedia maklum ianya suatu kitab himpunan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi martabat dia akan kesahihan, akan sanadnya. Maka katanya daripada Sahih Muslim, satu hadis yang mana artinya, barang siapa yang menyeru kepada hidayah, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dan itu tidak akan mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Katanya, berdasarkan hadis ini, saya ingin membantu para pelaku kebenaran dengan memudahkan kaedahnya, menunjukkan jalan, menjelaskan tata cara, dan memberikan mereka petunjuk. Di awal kitab saya telah menyebut beberapa fasal penting yang sangat diperlukan oleh saya sendiri sebagai penulis dan mereka yang hendak mempelajarinya. Apabila di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ada nama yang tidak terlalu dikenali, saya tunjukkan dengan menyebut kami riwayat dari si fulan dengan berstatus sahabat agar statusnya tidak diragui. Ada pihak penting dalam fasal ini, penulis nak sebut kepada diri kita, dia mau mari kepada satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada diri kita, siapa-siapa yang menyeru kepada hidayah, siapa-siapa hok ajak orang buat melakukan kebaikan. Adalah hadis sering hok saya baca semua sebelum ni, man sannana sunnatal hasanah fil Islam, iaitu siapa-siapa menghidupkan sunnah, jalan yang baik di dalam Islam, hak memang ada dah dalam agama Islam, cumanya ramai tidak beramal atas sebab tidak tahu dan sebagainya, maka orang tu buat mari hidup semula. Maka Nabi sebut seperti mana hadis ni juga, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, dan itu tidak akan mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Secara mudahnya, saya malam ni duduk sini baca hadis ni. Baca hadis ni saya royak kepada semua jemaah yang mendengar. Maka semua jemaah yang mendengar ni balik cerita pula kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka pula, mana jenis mulut banyak suka kecek ni, pergi pula di sekolah cerita pula kepada sains-sains dia. Sains-sains dia pula cerita pula, balik pula cerita kepada ibu bapa mereka. Maka inilah juga sanad yang bersambung. Maka inilah suatu ganjaran pahala yang tidak akan berkurangan. Hari ini dengan niat ikhlas saya sampaikan dapat pahala. Pendengar pula balik ajar dapat pahala. Pahala hak dapat tu tidak kurang pun daripada hak saya. Tak dapat juga, dan orang bagi tahu kepada anak kita bagi tahu orang, pahala pun tidak berkurang daripada diri kita, dan ianya berkekalan sampai hari akhirat. Sebab itulah inilah suatu perniagaan yang tidak rugi. Tak kita nyapa kebaikan. Walaupun kita tak sebut hadis pun tidak jadi masalah. Dah kita mari dengar sebagai qadar kita orang awal ni nak hafal hadis secara cepat tak mampu. Saya sendiri pun kalau dengar orang ngajar nak igat hadis hak dia baca, tidak dia igat belaka, cuma kita igat mafhum makna dia. Maka dengan makna itulah yang kita yakini kesahihan dia, kita balik sapa. Apabila balik sapa,
dapatlah ganjaran pahala. Maka penulis dia hari tulis mari royak ni, dia nak suruh mudah supaya kita baca hadis ni, kita boleh beramal untuk diri kita. Di dalam bab zikir dalam kitab yang bakal kita baca ni, lepas tu pula kita boleh royak pula kepada orang lain supaya orang lain beramal sama. Secara mudah agak orang lain itu hak paling dekat adalah ahli keluarga kita. Maka sama-samalah kita menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh jadi apabila kita baca hadis ni tersangat banyaklah amalan-amalan yang kita dok rajin buat. Di dalam semaya kita pun boleh jadi kita duk baca satu jenis dah zikir. Sebenarnya banyak lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita baca. Walaupun sah dah kita semaya baca hak tulis tu pun sah dah, tapi yang ada eloknya kalau kita ngapa hak lain pula, kita boleh beramal pula insya-Allah. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab ini saya juga membataskan hadis-hadis yang saya masukkan hanya dari kitab-kitab hadis terkenal yang merupakan rujukan daripada ilmu-ilmu Islam, iaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Nasa'i. Hanya sedikit yang saya riwayatkan daripada kitab-kitab hadis terkenal yang lain. Maka katanya penulis, dia ni ambil hadis ni bersumberkan daripada kitab-kitab hadis yang masyhur, seperti katanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Nasa'i. Kitab-kitab hadis ni terkenal lah dari kalangan mereka-mereka yang menuntut ilmu agama. Walaupun tak rajin baca pun, saya sendiri pun tidak rajin lah buka belik baca sesuatu daripada kitab ke kitab. Tak, tapi pengajian dia memang ada hidup buat, memang ada hidup baca. Cuma nak ayatnya apabila kita dengar hadis-hadis dalam kitab-kitab tersebut, maka diperakui hadis-hadis ini banyak yang sahih, terutamanya Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan dia kata dia ambil juga daripada kitab-kitab lain. Dia ambil juga daripada kitab-kitab lain seperti boleh jadi Al-Muwatta Imam Malik dan kitab-kitab hadis yang lain lah. Saya sendiri nak sebut pun takut belik lidah saya. Dan sementara itu saya tidak menukil dari kitab-kitab musnad, kecuali hanya sedikit sekali dari kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan. Sekalipun saya tidak menukil hadis dhaif, kecuali hanya sedikit dengan disertai penjelasan ehwal kedaifannya. Dalam kitab ini secara keseluruhannya saya hanya menukilkan hadis sahih. Saya berharap kitab ini boleh menjadi kitab rujukan. Kemudian dalam kajian yang saya lakukan, saya hanya membawa hadis-hadis secara jelas sesuai dengan masalah yang sedang dikaji. Sementara tu dia kata dia ambil juga daripada kitab-kitab musnad lain, kecuali sedikit je hadis-hadis dan kitab-kitab hadis lain dia ambil ni. Dan juga kadang-kadang dia buat mari juga kitab-kitab hadis-hadis dhaif, kecuali hanya sedikit, dan dia buat mari penjelasan akan kedaifannya. Dia buat mari dhaif ni setara mana, ulama kata dhaif ni sampai perikat mana, boleh beramal ke tak boleh beramal. Maka dia royak dalam hadis-hadis yang bakal kita baca nanti. Allah Maha Mulia, saya memohon taufik, pertolongan, taubat, petunjuk, perlindungan dan kemudahan dalam mencapai kebaikan yang saya idam-idamkan, kesinambungan dalam beraneka ragam kemuliaan, dan semoga pengumpulan saya dengan orang-orang yang saya cintai di syurga yang dipenuh dengan kesenangan. Secara mudahnya, dia minta lagi taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan, dan dia bertaubat, dia minta perlindungan dan minta kemudahan agar mencapai kebaikan yang dia idam-idamkan, iaitu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nak suruh amalan-amalan ini berkesinambungan, dan juga dia nak dah kepada orang yang saya cintai di syurga yang penuh dengan kesenangan. Maksud kata dengan kita beramal dengan hadis-hadis sahih ni, mudah-mudahan kita akan bersama juga penulis di dalam syurganya, yang mana dia sendiri pun tak wayak dia akan masuk syurga. Cuma dia mengharapkan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan
melakukan amal jariah ini, menulis menyusun kitab ini, dan siapa-siapa yang beramal membacanya juga, beramal dengannya, dapat juga masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berkumpul sama dalam sana. Jadi maksud kata sama-sama lah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada semua mereka-mereka yang ada di dalam majlis ilmu ini khususnya, agar Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan sekali lagi kita di dalam syurganya. Hak mana kita duduk jaga dengar mukaddimah penulis ni sebelum kita masuk hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita kumpul lagi di hari akhirat kelak macam ni. Macam ni ke macam mana tak tahu, wallahu taala alam dah. Masjid ni ke masjid mana tak tahu lah. Cumanya insya-Allah kita akan berkumpul lagi. Dan akhir sekalinya sebagai penghabisan ni sebelum masuk bab ni, cukuplah Allah bagi saya dan dia adalah sebaik-baik penolong. Tiada daya upaya dan kekuatan selain milik Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Tiada kekuatan selain milik Allah. Aku berserah diri kepadanya, berlindung kepadanya, mohon pertolongan kepadanya, menyerah segala urusanku kepadanya, memelihara agamaku, diriku, kedua-dua orang tuaku, orang-orang yang aku cintai, semua orang yang telah berbuat baik kepadaku, serta seluruh kaum muslimin, kepada Allah dan seluruh kenikmatan yang telah dia berikan kepadaku dan kepada mereka dari kenikmatan dunia dan akhirat. Kepada Allah, sesungguhnya dia adalah zat yang jika diberi titipan akan menjaganya dengan baik, yang dia sebagai sebaik-baik penjaga. Jadi mudahnya dalam ni, dalam bahasa Melayu kita bacanya beginilah, bunyi tak berapa nak supaya doa. Sedangkan akhir sekali ni doa penulis, dia minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, dia minta mudah Allah taala urusan dia nak tulis kitab ni, dia minta tugas ni, dia minta Allah taala ampun dosa dia, dia minta ampun dosa orang tolong dia, dia minta ampun dosa orang tua dan sebagainya. Dan itulah doa-doa yang baik, doa-doa yang bagus untuk kita beramal dengannya. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah, selesai kita pada malam ini membaca mukaddimah penulis yang boleh kita ambil beberapa manfaat daripadanya. InsyaAllah jika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di lain masa, di lain hari, kita akan menyambung lagi bacaan kitab kita ini, iaitu di dalam bab ikhlas. Jawab mari dia bab mula-mula sekali, bab ikhlas, sebelum dia nak mencerita doa-doa zikir-zikir yang lainnya, kerana sudah sedia maklum utama akan bab ikhlas ini. Sekali lagi wallahu taala a'lam. Dan untuk makluman muslimin muslimat semua, siapa-siapa nak membeli kitab ini, boleh jadi nak bawa sebagai rujukan masa dengar, ataupun juga nak biar menjadi rujukan suatu kitab berada di rumah sebagai bacaan petang ke pagi ke malam, boleh juga biar ada di rumah masing-masing. Boleh maklum kepada saya, insya-Allah kita kumpul dulu siapa berapa orang nak kita akan pergi beli di Japarawat. InsyaAllah kalau beli banyak-banyak ni mungkin harga murah lagi lah. Kalau di sini ni hak tulisnya Allah 60 ya. Tak tahu lah harga ni masih 60 ya lagi kodok. Mungkin sekitar ni lah harga 60 ya. Hak ni terjemahan dalam bahasa Melayu. Adapun dalam tulisan Jawinya berharga sebanyak 75 riyal. Jadi boleh maklum kepada saya, royak kita kumpul nama. Jika diberi kesempatan saya pergi beli sendiri. Kalau tidak pun Abang Mi sanggup pergi beli tu, insya-Allah. Jadi sekali lagi Allah taala alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.